أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hey, Insya Allah, apa kabar semua? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kali ni kita cuti lama, insya-Allah. Dia tak sama dengan umrah saya bulan 12. Agak lain sikit, beza sikit. Tugas saya dengan jemaah ini agak mencabar sikit lah sebab tak ada masa untuk kita bersama dalam kelas online. Apapun Alhamdulillah, untuk malam ini insya-Allah kita seperti biasa. Kita akan teruskan untuk kelas kita. Semoga dapatlah kita istiqamah dan juga kita bersama untuk buat ulang kaji selalu hukum-hukum tajwid yang ada kaitan dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dapatlah kita membaca Al-Quran sebaik mungkin sepanjang hidup kita. Dan tak lama lagi insya-Allah bulan Ramadan akan datang berjumpa kita, dan kita buat persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini dapatlah kita penuhkan masa kita membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Dapatlah kita baca Al-Quran dengan ilmu yang kita belajar bersama sepanjang kelas-kelas kita ini. Saya yakin insya-Allah antara kita akan terasa sangat-sangat beza bila membaca Al-Quran dengan ilmu yang dipelajari ataupun dengan pengetahuan yang dapatlah bersama kita kongsikan, dapatlah bersama kita sepanjang kita kelas ini, kita bermuzakarah. Bila kita baca Al-Quran dan kita terasa apa yang kita baca tu, kita baca dengan ilmu pengetahuan kita, maka kita akan seronok dan juga kita akan lebih yakin dengan ibadah membaca Al-Quran insya-Allah. Okey, seperti biasa masih lagi kita gunakan kaedah yang sama dalam kita nak bincangkan ilmu tajwid ini. Saya masih gunakan kaedah, iaitulah kita memperingatkan semula, kita ulang dan ulang semula tajuk-tajuk yang lepas. Semoga walaupun tajuk itu kadang-kadang mudah, basic sangat, peringkat awal-awal sangat, tapi dengan kita buat peringatan dan kita ulang dan ulang, dia akan bertambah lagi ilmu. Kadang-kadang kita akan ada tambahan-tambahan yang jarang-jarang kita dengar ataupun lupa-lupa yang lepas-lepas kan. Bila kita ingatkan semula, kita akan dapatlah ilmu itu dan juga peringatan itu. Dalam membaca Al-Quran, dapatlah kita perkemaskan lagi dan membaca Al-Quran kita lebih yakin dan jelas. Kita nakkan diri kita akan terasa kelainan ataupun ada kemajuan dalam bacaan Al-Quran. Kita nak sampai ke tahap itulah. Bila tak ada perasaan yang kita sendiri boleh rasa bahawa bacaan kita ada beza sikit banding dengan minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, 2 tahun sudah, 3 tahun lepas. Kalau kita tak dapat rasakan perbezaan itu, maka semangat membaca Al-Quran dia akan kurang sikit sebenarnya. Termasuknya saya lah, ataupun guru-guru Al-Quran, ataupun siapa-siapa yang pandai baca Al-Quran, bila dalam bacaannya ada kemajuan, dia akan semangat membaca. Mungkin kita nampak, oh ustaz-ustaz ni dah pandai sangat, dah boleh, dah lancar. Apa yang dia nak lagi? Masih lagi kita nak, masih lagi kita perlu update lagi, upgrade lagi dan kena tambah lagi mutu dan kualiti bacaan kita, sama ada dari segi sebutan, makhraj dan fasahah, yang itu memang ilmu yang sangat-sangat dalam. Makhraj dan fasahah ni, kefasihan membaca Al-Quran, menyebut huruf-huruf Al-Quran, dia tak ada sudahnya. Mungkin kita nampak macam sama je kan, tapi bagi orang yang mahir, sangat-sangat, telinga mereka sangat halus mendengar dan dapat merasakan kefasihan itu dah matang betul-betul ataupun belum. Mungkin kita tak sampai tahap tu lah, tapi maksudnya senantiasa ada peluang untuk kita nak majukan sebutan dalam kita membaca Al-Quran. Itu dari segi sebutan dan juga hukum makhraj.
Dari segi gaya pula. Dari segi gaya membaca Al-Quran dengan gaya-gaya yang itu pun sama juga satu cabang ataupun satu ilmu yang ada kait dengan Al-Quran yang tak ada sudahnya, yang tak ada tamatnya, yang tak ada habisnya. Itu seronok. Maknanya kita ada suara, kita ada lagu membaca Al-Quran, kita ada gaya, kita senantiasa ada je tambah baik, tambah baik, tambah baik. Yang maknanya itu yang tak ada sudahnya. Mungkin sekarang ini kita boleh baca satu gaya ataupun dua, tiga, mungkin ada lebih pada itu. Kan? Mungkin tak ada gaya langsung. Baca baca ikut moodnya. Maknanya kita tak boleh kontrol lagi gaya kita. Mungkin ada antara kita tahap itu. Tak apa nak buat macam mana rezeki masing-masing. Rezeki baca Al-Quran ini sama juga dengan rezeki makan nasi. Ada orang makan nasi tu di dalam hidangannya, Masya Allah, macam-macam lauk ada. Ada yang dua, tiga lauk, ada yang satu lauk, ada yang tak ada lauk pun ada. Kadang-kadang bukannya apa, malas nak cari ke, malas nak masak ke kan. Cukuplah dengan kicap ke, dengan telur mata kerbau ke, mata sapi ke. Kan? Dia malas nak Hmm. masak, itu je lah yang ada, cukup je lah. Jadi sama juga tajwid. Kalau siapa tak rajin nak usaha, maka dia baca ala kadar je, rasa bunyi je. Jadi masa bunyi je tu, macam kita makan nasi yang tak cukup alat tadi dah, ataupun tak cukup lauk tadi, makan pun kurang semangat kan. Suat, lepas tu kunyah pun macam tak bersemangat, nak telan pun kena tolak dengan air. Dia tak bersemangat. Cuba macam-macam lauk. Oh Allah. Kita tunggu orang Melaka masuk nanti. Udang katanya udang sebesar-besar tapak tangan. Contohnya kan. Apa lagi? Ikan bakar lah, apa semua dia sebut sedap-sedap kan. Cuba waktu makan dengan lauk-lauk macam-macam tu, bersemangat bukan main, berpeluh-peluh. Orang membaca Al-Quran pun saya boleh ibaratkan begitu jugalah. Kalau kita baca ikut bunyi je, memang kurang semangat. Kita membaca kurang semangat. Orang mendengar macam mana? Lagi kurang semangat mendengar bacaan kita kan. Tapi kalau Masya Allah bersemangatnya kita baca Al-Quran dan ada persiapan dan ada usaha untuk kita baca Al-Quran dengan bagus, kita sendiri bersemangat. Daripada baca satu muka surat nak sampai dua, tiga, empat, lima, sampai satu juzuk, tiba-tiba tak perasan pun habis dah satu juzuk, masih bersemangat lagi. Jadi sama jugalah kalau kita nak baca, lepas tu orang mendengar bacaan kita. Kita baca banyak-banyak pun okey je, orang tak terasa sangat bosan ataupun tak terasa sangat macam lambatnya dibaca, panjang je dibaca, tidak kan? Jadi itulah kelebihan Al-Quran, dan orang yang mahir membaca Al-Quran, kelebihan yang Allah bagi kepada mereka, dan senantiasa mereka berada dalam keadaan baik dan juga bersemangat membaca Al-Quran berterusan. Dan sebenarnya uh, satu kumpulan lagi yang katanya macam tadi kurang persiapan ataupun kurang mahir, sebenarnya masih lagi ada kebaikan, bukan tak ada kebaikan langsung, ada kebaikannya, cuma kebaikannya kita nak kena tukar sikit. Bagi pembaca, dia nak kena semangatkan dirinya, katanya walaupun dia belum lagi pandai dia membaca dengan macam-macam gaya Al-Quran, dengan macam-macam tiru suara imam-imam ke syekh-syekh ke, belum pandai lagi, tapi pada dirinya dia nak kena tambah semangatnya, tetap dia akan mendapat ganjaran yang berganda-gandanya dalam membaca Al-Quran. Bukan kata kita angkatkan orang pandai, lepas tu orang yang tak pandai tak seimbang, tidak. Orang yang belum mahir pun dia nak kena semangatkan dirinya, dia tetap mendapat ganjaran Al-Quran yang berganda-ganda, dan juga dua pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, uh, membaca Al-Quran satu, dan usaha membaca walaupun dalam keadaan kurang lancar. Itu dua pahala yang berbeza. Lepas tu, bagi pendengar pula, orang-orang yang mendengar, ini saya ingatkan daripada sekarang lah, untuk diri saya dan semua. Orang yang mendengar Al-Quran dari seorang yang baru lagi merangkak ke ataupun belum lancar lagi, jangan kita cepat sangat rasa macam, dia ni lambatlah baca, dia ni tak layak lah, tak sesuai lah masuk dalam kumpulan kita, grup kita. Grup kita ni semua laju belaka. Dia ni kena cari grup yang tak sama laju lah, ataupun sama-sama dia. Kesianlah kalau dia cari grup semua tak sama laju, sampai bila nak habis.
Semua merangkak 10 orang, semua merangkak belaka, ya, semua gagap belaka. Kesianlah grup tu. Sampai bila tak habis-habis, kan? Biarlah campur dengan laju. Jadi dia tumpang yang laju, mudah-mudahan barakah laju tu mengalir ataupun tempias kepadanya, dia pun boleh belajar dengan cara yang yang sedang dia membaca, mendengar daripada orang yang membaca laju tu. Dia akan berlaku. Perkara ni dia akan senantiasa berlaku dan selalu berlaku bila adanya tadarus Al-Quran. Kalau di Masjid Darul Furqan mungkin berlaku sepanjang tahun. Tapi kalau masjid-masjid yang lain ataupun kumpulan-kumpulan yang lain, dia akan berlaku bilanya? Bilanya masuk waktu Ramadan, bulan Ramadan, ada saja orang-orang yang tak lancar ni, tak berapa orang nak berkawan dengan dia dalam kelas tadarus Al-Quran, kumpulan tadarus Al-Quran, sebab dia akan lambat. Dia akan lambat. Kalau kita kira betul-betul kan, yang dia lambat tu tak adalah 1 jam. Kan? Tak adalah 10 minit pun. Tak adalah 5 minit pun. Saat-saat je. Mungkin 1 minit, 2 minit je beza dengan orang yang lancar tu. Kan? Kadang-kadang orang yang lancar tu, kalau dia baca dengan satu persatu, lepas tu dia ulang-ulang ayat, lebih kurang lah juga. Lambat juga dia, kan? Jadi jangan ketepikanlah. Kita mesra-mesra lah dengan orang yang kurang lancar ni. InsyaAllah barakah Al-Quran akan dapat kita raikan bersama insyaAllah. Okey, sebagai mukadimah untuk malam ini. Okey, kita nampak dah ada bilangan, kita boleh teruskanlah. Sebelum tajuk baru, seperti biasa, malam ni kita patah balik daripada awal. Kita ulang semula daripada awal kitab tajwid. Sebab saya dah kira-kira kelas kita mungkin ada lagi 2 ataupun 3 lagi sebelum Ramadan. Dan bila dah Ramadan nanti dah tak ada kelas lagi. Kelas-kelas online malam dah tak ada lagi. Sekarang ni dah Syaban kan. Dah masuk awal Syaban. Mungkin 2-3 minggu lagi habisnya Syaban. Bila masuk Ramadan, malam-malam kita akan disibukkan dengan hal-hal Ramadan. Ataupun program-program Ramadan. Tarawihnya, salat qiyamnya dan juga tadarus-tadarus Ramadannya. Jadi sementara Ramadan Syaban ni kita akan cuba habiskanlah apa yang patut dalam bab tajwid. Kita mula daripada awal. Saya mulakan insya-Allah membaca Al-Quranul Karim adalah uh, amalan yang sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat tinggi ganjarannya dan sangat-sangat besar fadilat dan kelebihannya. Baca Al-Quranul Karim bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa sahaja, sama ada kita membaca secara berkumpulan dalam kelas-kelas dan lebih mulia lagi dan lebih afdal lagi bila kita baca sendiri. Kita nak kiaskan ataupun kita nak letakkan diri kita uh, teman Al-Quran ataupun tidak. Kita nak kenal diri kita betul-betul ikhlas dengan Al-Quran ataupun tidak. Berapa banyak kita baca Al-Quran sendiri-sendiri tanpa disedari ataupun ditahu kawan-kawan kita. Di situ terbuktinya sebenarnya kita sungguh-sungguh cinta Al-Quran ataupun sayangkan Al-Quran. Yang selalu kita baca, Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Imam, kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Imam maknanya petunjuk di hadapan kita, senantiasa berada di depan kita. Anggapkan imam, kalau solat fardu berjamaah, imam di depan kita. Dan kita jadikan Al-Quran imam kita, senantiasa berada di hadapan kita. Dalam keadaan apa masalah kita, kita kembali kepada Al-Quran. Dalam masalah mungkin kita sedang sedih ke ataupun dalam keadaan duka cita ke, kita membaca Al-Quran. Kita banyak bermasalah, ada musibah, ada apa-apa timpa ke atas kita, sakit ke apa, kembali kepada Al-Quran, bergantung dengan Al-Quran. Itu kita jadikan Al-Quran segala-galanya. Dan dalam keadaan kita banyak berdosa, membaca Al-Quran, mengharapkan kifarah dan pengampunan dari Allah. Dalam keadaan kita nakkan pahala, nak tambahkan saham-saham akhirat, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Itu maksud saya, berapa banyak kita buka Al-Quran dalam keadaan-keadaan itu secara bersendirian. Ada betul atau tidak? Ada, Alhamdulillah. Dan untunglah mereka yang jadikan Al-Quran sebagai jadual harian. Selain daripada membaca bersama kawan-kawan, ada je jadual hariannya. Asalkan selepas solat fardu, dia buka Al-Quran walaupun sekejap. Asalkan contoh sebelum tidur, dalam masa 5 minit, 10 minit, dia buka juga Al-Quran walaupun
tak baca sama-sama dengan kawan-kawan ke, ataupun dalam kelas Zoom ke, ataupun kelas tadarus ke, ada sahaja jadualnya bersama Al-Quran. Itu antara orang yang sangat-sangat beruntung, dan mudah-mudahan bila dia jadikan Al-Quran sebagai temannya, Al-Quran insya-Allah akan nak berteman dengannya insya-Allah di hari-hari yang kita perlukan Al-Quran insya-Allah, di perkuburan nanti insya-Allah, di padang mahsyar nanti insya-Allah, di titian sirat nanti insya-Allah, diselamatkan kita dari siksa api neraka insya-Allah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Semua yang kita baca, Allahumma ja'al Quran al-azim lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Yang selalu kita baca doa tu kan. Tapi doa tu hanya doa yang kita ungkapkan dan kita baca untuk kita nak dapatkan perkara-perkara yang terkandung dalam doa itu. Tapi usaha kita dan amalan kita nak ke situ kena ada. Buktikan dengan harian kita bersama Al-Quran insya-Allah. Okey. Kita mula tajwid daripada awal um, bab ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Okey, malam ni bab yang mudah. Jadi banyak peluang lah untuk sesiapa yang nak huraikan insya-Allah. Hukum-hukum nun mati dan tanwin. Dia bunyi mudah je, tapi kita nakkan kepada huraian masing-masing insya-Allah. Nun sakinah dan tanwin, nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah daripada alif sampai ya, maka dia terkeluar 5 ataupun 6 hukum semua. 5 ataupun 6 hukum semua boleh kita ceritakan satu persatu. Okey, persilakan. Hukum yang pertama. Siapa nak mulakan malam ni? Sebelum kita masuk tajuk baru, kita mulajaah sikit. Okey. Mungkin dah lebih daripada 10 kali kita ulang, tapi istilahnya kita nak kena ulang lagi. Sampai habis kelas tajwid kita. Tak tahulah bila nak habis. Nakkan kepada kelancaran kita nak terangkan dan nak syarahkan kepada diri kita dan yang lain insya-Allah. Okey, hukum pertama dalam ahkam nun sakinah wa tanwin, siapa nak mulakan silakan. Ramai yang tak buka cam sekarang ni. Jadi terpaksalah saya panggil yang buka cam dululah. Okey, Haji Din. Haji Din, lama tak jumpa Haji Din. Asal saya pula Ustaz. Hanya Haji Din terus depan saya. Selalunya pelajar yang depan saya ni kita kena panggil dia dulu. Tapi tapi pasal saya tak boleh kasih macam betul-betul perfect lah dia punya. Tak apa. Jadi kalau Haji Din perfect, saya mute teruslah Haji Din lah ambil tempat saya mengajar pula. Okey, nun sakinah Ustaz yang Ustaz sebut tadi, nun sakinah, tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah seperti izhar, izhar halqi, dibaca dengan terang, tidak berdengung. Ayat-ayatnya, huruf-hurufnya hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Simpul yang last sekali. Ada berapa huruf dia? Ada 6 huruf. Okey, 6 huruf. Okey, alhamdulillah. Jadi Bacanya kalau, terang Bila sebutnya ya, terang maknanya tak dengung lah. Tak dengung, tanpa dengung tapi dibaca dengan terang. Apa terang apa tu? Disebut dengan terang lah. Dengan apa yang kita nak kena terangkan tu? Macam dia punya ni macam satu kali katakan ini hamzah, dia punya misalnya rasul amin, rasulul amin. Okey, rasulun amin. Di situ tanwin bertemu dengan hamzah. Okey, tanwin bertemu dengan hamzah. Jelas betul. Rasulun amin. Okey, apa yang nak diizharkan di situ? Apa yang nak diterangkan? Rasulun amin tu Rasulun amin. Okey, yang mana nak kena diterangkan? Lun, rasulun hamzah. Rasulun hamzah. Amin. Okey, Haji Din, tambah aja sikit lagi. Haji Din dah serangkan untuk izhar halqi. Masya-Allah, hampir perfect lah. Semua dah sebut semua. Cuma yang nak diterangkan itu belum lagi jelas. Okey, yang nak diizharkan, nak diterangkan di sini adalah tanwin tu. Tanwin ya. Sebab apa? Sebab kita bicarakan hukum nun mati dan tanwin.
Jadi Yes. mana-mana nun mati kena terangkan dalam hukum izhar, mana-mana tanwin kena terangkan tanwin juga dalam hukum izhar. Amin. Jadi Rasulun amin, lun Amin. lun Nun tu, amin. lun tu. Ya, Tanwin lam yang ada lam. pada huruf Lam. lam tu. Yes. Itu yang nak kena izharkan. InsyaAllah, terima kasih Jidin. MasyaAllah, jelas. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, kalau 10 markah dapatlah 9,5. 9,5 per 10. Jadi ya Ustaz, jadi ya. Pada kosong. Itu bersyukur dah tu. MasyaAllah. Pada Okey. kosong Ustaz. Tak apa, tak apa. Nanti ada orang bantah pula saya bagi lebih markah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Bersama-sama. Okey. Habis. Okey, dia kadang-kadang macam izhar halqi. Ini hukum yang pertama dalam mana-mana kitab tajwid. Semua insya-Allah semua kenal dan semua boleh cerita. Tapi kadang-kadang dia ada macam sikit-sikit yang terselit dalam keseluruhan hukum tu yang kita perlu komplitkan ataupun kita nak sempurnakan itu tak dapat insya-Allah. Jadi macam hukum izhar tadi yang kita perlu jelaskan nun ataupun tanwin. Nun mati ataupun tanwin. Dan sebenarnya nun mati dan tanwin itu benda yang sama. Cuma beza pada tulisan saja. Nun mati, huruf nun ada tanda mati. Tanwin, huruf-huruf yang bagi dua. Bagi atas dua, bagi bawah dua, bagi depan dua. Tapi sebenarnya kedua-duanya adalah nun mati sebenarnya. Nak kena jelaskan supaya tidak dimasukkan, tidak disembunyikan, tidak ditukarkan menjadi huruf yang macam hampir sama, nak mendengung ataupun nak hilang nun mati ataupun bunyi tanwin tu. Macam izhar ni, selalu kita sebut muhtarazat ni, perkara yang perlu kita jaga. Jangan ada macam rasulun lana lana rasulun amin. Itu dia tak jelas. Dia ada macam ada qalqalah sikit. Kan ada terlantun sikit. Ataupun rasulun amin lun amin macam terberhenti sekejap, saktah kan. Itu dia tak jelas. Ataupun mungkin ada dengung. Rasulun amin. Itu lagilah salahnya. Sebab hukumnya izhar. Kena jelas. Tiba-tiba kita macam dengung pula. Rasulun amin. Berlaku ke? Memang berlaku. Kalau tak jaga-jaga. Sebab itu namanya muhtarazatul izhar. Perkara yang perlu kita berhati-hati dan berjaga-jaga waktu hukum-hukum izhar. Jadi nak kena jaga insyaAllah. Okay, jelas. Jadi terima kasih. Terus Terima kasih hukum Ustaz. yang kedua dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Okay, Haji Hanafi. Ya kan? Hukum kedua ialah idram ma'al guna dan idram bila guna. Okay. Itu hukum 2 dan 3. Okay, boleh silakan. Silakan. Uh, kita bila baca tanwin dan nun mati memasukkan huruf hijaiyah yang rangkai katanya yarmalu ke dalamnya. Tetapi yang bila guna tu dibaca dengan terang. Contohnya contoh Qul huwallahu ahad. Contoh saya belum ada ya. Tak apa, tak apa. Ada hilang. Okey. Tak apa, tak ada lagi? Dah itu aja. Itu aja. Okey. Haji Hanafi, kita dah bagi, maknanya dah bagi kebebasan untuk memilih hukum-hukum. Jadi dia pilih yang agak susah sikit. Jadi nak kena carilah dalam ingatan tu. Tapi kalau tak jumpa, maknanya tak dapat penuh. Okey, macam ni. Kalau kita nak carahkan mana-mana hukum, kalau kita ikut susunan kitab, itu lebih selamat. Daripada cuba kita nak curahkan apa yang ada dalam fahaman kita. Bila contohnya kan Haji Hanafi dah pilih hukum idgham ma'al ghunnah. Tumpuan syarahan itu terus nak pergi kepada contoh. Selalunya macam itulah. Siapa-siapa pun terus nak pergi kepada kesudahan hukum tu, baca macam mana. Selalunya nak macam tu. Jadi itu yang membuat jadi susah sikit. Kalau kita ikut macam buku, mana-mana kitab, dia akan lagi tenang
dan juga satu persatu. Mula dengan ertikan makna idgham tu apa. Mula-mula sekali idgham tu maknanya apa? Idgham maknanya memasukkan. Okey, Betul. lepas pada idgham memasukkan, kita pergi kepada tajuk besar pula. Tajuk besar kita apa? Nun mati ataupun tanwin. Jadi Ajar Nafi dah cuba dah tadi tapi macam ada terbalik sikit. Jadi setiap nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf-huruf idgham, maka kita memasukkan. Kita masukkan. Barulah pergi kepada pecahan idgham tadi ma'al gunnah dengan bila gunnah. Hukum-hukumnya, huruf-hurufnya ada 6. Ajar Nafi dah sebut betul. Yarmalun, yarmalun, ada 6 huruf. Lepas tu pecahkan. Untuk idgham ma'al gunnah yang dengung, adanya 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Lepas tu bagi contoh. Kalau ingat, kalau boleh kena hafal lah mana-mana contoh. Mana-mana hukum, sekurang-kurangnya spare ataupun siapkan dalam hafazan kita satu ataupun dua contoh. May yaqulu min walin. Ini contoh ni yang saya sebut ni. Saya hafal waktu awal sekali saya kenal hukum tajwid. Mungkin umur saya belasan ke ataupun awal lagi. Kan? Sampai sekarang ini, itu je yang keluar dulu. Lepas tu baru cari yang lain. Kalau jumpa macam Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, baru nak cari macam tu lambat lah kan. Tapi may yaqulu min walin ni memang daripada awal saya kenal hukum tu, dia dah simpan dalam sini sampai sekarang. Cerita pasal idgham ma'al gunnah, hukum tu datang terus. Package dah tu. Okey, barulah kita pergi kepada bahagian hukum yang idgham yang kedua, iaitu idgham yang tanpa dengung. Bila gunnah tanpa dengung, maka hukumnya hurufnya ada 2, lam dan ra. Jadi adalah contoh yang sini yang selalu kita hafal, min ladunhu ar-rabbihim. Daripada kecil lagi saya hafal. Inilah bila sebutnya idgham bila gunnah, dia akan datang hukum huruf contoh ini terus. Boleh kita sebutkan kepada yang lain. Okey, alhamdulillah. Begitulah kan. Masya-Allah, sama-sama. Kalau katalah kori-kori kita ataupun muslimin-muslimin yang dah mula ambil bahagian ini, kalau buka Al-Quran, semua hukum boleh kenal insya-Allah satu persatu. Tapi kita inginkan juga bila kita dah selalu ikut kelas tajwid, kelas saya ataupun kelas-kelas yang lain, kita nakkan kepada penguasaan lebih daripada yang kita kenal bila kita baca sahaja. Kita nak boleh bercerita, kita nak lebih kemas, lebih yakin bila kita nak jelaskan satu-satu hukum, nak sampai tahap itulah. Barulah ada tambah ilmu dan juga tambah kemajuan hukum tajwid dalam diri kita. Kalau tak usaha begini, sampai bila-bila pun kita hanya kenal waktu membaca dan hanya boleh sebut ini hukumnya idgham, ini hukumnya ikhfa, ini hukumnya qalqalah sughra, kubra, wusta, tapi penjelasan kenapa, bila, asal-asalnya macam mana, yang itu tak dapat kita nak huraikan sebab kita tak beranikan diri untuk kita cuba susun kata-kata untuk kita kenal satu persatu. Okey. Kita dah selesai 3 hukum. Ada lagi 2 ataupun 3 hukum lagi. Saya silakan Abang Is kita insya-Allah. Mana-mana hukum? Pilihan yang Nombor tepat, Ustaz. Pilihan yang tepat. Okey, insya-Allah. Nombor 4 iqab Ustaz. Iqlab, hukum iqlab. Iqab. Okey. Artinya menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Okey. Apabila terdapat huruf nun atau huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka menukarkan bunyi mim mati atau tanwin kepada bunyi mim. Bagus, masya-Allah. Okey, cara bacaannya? Ada bacaannya mim ba. Okey, itu sebelum itu Dia contoh, itu contoh. dia ada apa? Yalah betul lah. Nah, maksud Ustaz contoh Tak tak. Contoh tu baru baca mim ba'di. Cara bacaannya sama ada dengung ataupun tidak lah. Oh, Iqlab dengung ke atau tidak? dia hukumnya 2 huruf dengung Ustaz. Dengung 2 harakat. Dua harakat. Okey. Terus contohnya? Contohnya mim ba. Apa yang bertukar dalam iqlab? Apa yang bertukar dalam iqlab? Tukar tu ada mim kecil, nanti kita bunyikan apa, ada kita tukarkan mim lah. Okey, mim tu datang tempat apa? Tempat huruf mana?
ada tanda mim kecil. Mim tu datang, dia datang ditukarkan mim kan? Apa yang bertukar tu? Ah, Huruf mana yang bertukar? Nun mati atau tanwin. Ya, Kalau nun bertemu mati ataupun tanwin, betul. Bertemu dengan nun huruf dengan ba, ba, maka nun mati ataupun tanwin itulah ditukarkan kepada mim kecil. pada mim kecil. Kenapa tukar mim? Kenapa tak tukar ya ke, waw ke, lam ke? Banyak lagi huruf. Cuma mim je pilih. Ni katanya hukum ikrab ni. Okey, betul lah tu. Betul hukum ikhlas. Tapi lebih khusus lagi kenapa dipilih mim? Pasal Ah, Abang Is, Ustaz. Pasal Abang Is. tu je. Siapa boleh bantu? Kenapa mim Saya khususnya? boleh bantu, Ustaz. Kenapa? Silakan. Ba lah. Mim tukar jadi ba. Kenapa? Sebab huruf ikhlas tu ba dan mim paling dekat dengan huruf ba. Mim keluarnya di dua bibir mulut, ba keluarnya di dua bibir mulut. Sebab itu Disebut ditukarkan. disembunyikan Ustaz bah. Tadi dia bunyi mimbak tu dia lah. Mimbak. Tak, dia tak bukan sembunyikan. Dia terus tukar nun daripada tepi lidah. Nun tu keluarnya di tepi lidah. Jadi dia susah nak lompat pergi kepada dua bibir mulut. Jadi nun mati tu tukar huruf mim. Jadi terus tutup rapat mulut. Mim, tutup mulut lah. Jadi tak perlu lagi tepi lidah yang huruf nun ataupun tanwin tu. Huruf nun, tanwin tu dah ditukar, maknanya tak dibaca lagi dah. Jadi ditukar kepada mim. Jadi mim dengan ba terus keluarnya di bibir mulut. Mim ba. Mim ba. Jadi nun mati ataupun tanwin itu dah terwujud, dah bertukar. Itu yang senang tu. Jadi bahasa Arab, kembali kepada bahasa Arab lah. Bahasa Arab macam tu lah. Selagi mana ada peluang untuk nak memudahkan, dia akan mudahkan. Selagi mana ada cannya untuk dia ikhtisar, untuk dia ringkas, untuk dia memudah, maka dia adalah kaedah untuk memudahkan dalam kita membaca bahasa Arab sama ada Quran ataupun bahasa-bahasa ataupun kata-kata lain. Okey, alhamdulillah selesai. Yang ke seterusnya, yang buka kamera dah habis. Yang tak buka kamera pula, siapa yang nak cuba? Silakan. Nampak ramai muslimah malam ni. Muslimin mungkin masih lagi berjihad ke, ke ke rumah masjid masing-masing mungkin. Okey. Ada lagi hukum-hukum ahkam nun sakinah wa tanwin? Hero Melaya, Ustaz. Hero Melaya. Panggil Hero Ah, Melaya. tak apa, Hero dia tak Melaya. muncul lagi. Dia hero biasalah, dia muncul hujung episod nak habis tu baru dia Tadi dia muncul. gegar saya, Ustaz. Tadi dia gegar saya suruh cepat-cepat masuk. Dia ada ni, dia sembunyi belakang tirai ni. Dia ada. Ah, Okey, hukum yang seterusnya sebelum kita masuk tajuk baru. Satu lagi hukum ataupun dua lagi hukum lah. Kita habiskan semua. Okey. Malam ni nampaknya Haji Din macam pelajar cemerlang. Haji Din habiskan? ikhfa hakiki, Ustaz. Ikhfa haqiqi ya. Okey. Macam mana? Hurufnya selain daripada huruf lain-lain, dia ada 15 huruf. Hmm. 15 huruf seperti dia punya Apa dia kata, macam mana kita nak kenal ikhfa haqiqi tu? Kena terangkan di ikhfa situ dulu. hakiki, tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ta. Tanwin saja ke? Ya. Tanwin Ada saja ke? misalnya. Tanwin saja. Jannatin tajri. Kejap. Tanwin saja ke bertemu dengan huruf hijaiyah ataupun ada lagi? Ada. Huruf-huruf yang 15 lah. Tanwin bertemu Iyalah. dengan huruf yang 15. Tanwin saja. Mim Kita mati baca tak? dengan tanwin ni nun mati atau tanwin bertemu dengan Gitu. huruf-huruf hijaiyah yang 15 dibaca dengan dengung dua harakat. Seperti Okey. macam contohnya seperti jannatin tajri. Okey. Di situ apa bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan ta. Okey, cara bacaannya dengan dua harakat. Okey, jadi kita nak ikhfakan kan, nak kena sembunyikan. Ikhfakan dia. Dekat nak tanwin tu kita ikhfakan dia. Okey. Jannatin tajri. Okey, macam mana kita sembunyikan tanwin ke dalam huruf ta? Sembunyi macam kita sorok kan? Dia Sembunyikan kita samar-samar sorok. lah. Dibaca dengan samar-samar. Samar-samar. Macam mana samar-samar? Cuba terangkan. Macam ni tanwin kita terangkan macam ataupun qauman jannarin. Macam itu macam tanwin
tapi dia tak dia tak baca, tak baca begitu terang, tapi dia samar-samar. Dia tak terang tapi dia samar-samar. Okey dah tu, boleh dah tu. Sebab Boleh kalau dah. terang tu izhar kan. Kalau samar-samar Ah, tu maknanya tak yes. tak tak terang lah. Yes, Betul. yes. Cuma kalau jadi tambah sikit lagi dapat 10/10. Tambah Eh, lagi, okey, okey. tambah lagi. Jangan pisahkan Apabila tanwin. okey, okey. Okey. Dia panggil macam okey. Tanwin Nak juga 10 ataupun tu. nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah seperti huruf 15 kan, dia hendaklah dibaca dengan samar-samar, dengungnya Ha. samar-samar, bunyinya Cerita samar macam samar tu, cerita samar tu macam mana? Samar-samar tu macam mana kita nak terangkan tu? Bagi jelas sikit. dibaca disebut dibaca dengan sama-sama ni ringan Ustaz. Ringan, dengung dia Dia. ringan. Dengarnya ringan. Lebih kalau huruf tu tebal, Kalau min huruf tebal mungkin min qablu. Nun mi, mati bertemu mi, dengan qaf. min min mun nun mati nanti min anti kan. Riz riz on riz on qalu. Boleh tak? Min Rizqan qabl. qalu. Okey, boleh tu. Min Rizqan. qabl. Okey. Ataupun min qabl. Okey, satu persatu je dia. Jadi sebut tadi samar-samar tu ringan. Habis kalau nun mati Yes. bertemu dengan qaf boleh ringan ke? Tak boleh, Mim. kerana qaf tu tegak, qaf tu huruf tebal Ustaz. Okey, jadi tebal pula. Tadi Jadi ringan, lepas tu tebal pula. bukan. Kalau tanwin macam raise on qalu. Raise on qalu. Okey, maknanya maknanya dia bukannya ringan lah. Kita tak boleh sebut ringan lah. Pasal Okey. huruf ni huruf tebal. Jadi kita terpaksa kena ikut ragam dia lah Ustaz. Ikut ragam. Okey, kita tengok dalam ruang chat ni, dia kata sifatnya di antara izhar dan idgham tanpa sabdu. Okey, betul. Boleh juga sebab ikhfa bukannya izhar, ikhfa bukannya idgham, dan boleh tambah lagi ikhfa bukannya ikhlab. Betul lah tu. Asalkan dia bukannya izhar, bukannya ikhlab, bukannya idgham, maka izhar ikhfa lah tu. Tapi ikhfa yang kita nak sembunyikan, istilah sembunyikan tu. Kalau maksud sembunyikan terus, dia macam masuk kan, sembunyikan terus macam hilang terus. Jadi betul lah istilah samar-samar. Cuma samar-samar kita nak jelaskan kepada orang tu. Itu yang penting dalam bab ikhfa. Kadang-kadang kita tak faham istilah sembunyikan itu, kita tak faham maksudnya. Sebab itu ikhfa kita baca tu belum sempurna. Maksud sembunyikan yang saya boleh terangkan di sini, jangan kita pisahkan dengung, bunyi dengung dua harakat itu daripada menyebutkan huruf-huruf ikhfa. Okey. Itu maksudnya bila huruf hukum ikhfa, dia ada dengung dua harakat. Betul? Dua harakat ni jangan kita letakkan pada huruf yang ada dengung tu. Macam tadi, min, yang ada dengung sekarang ni nun kan? Nun mati kan? Ataupun rizqan, yang ada dengung pada qan tu kan? Ada tanwin tu kan? Jangan kita habiskan dua harakat dekat situ, baru kita nak sebut huruf ikhfa. Jadi di situ istilahnya kita tak samarkan ataupun kita tak sembunyikan. Jadi untuk dua harakat dengung ikhfa ini, kita bunyikan dengung, sambil-sambil itu kita sebutkan huruf, kita standby untuk nak menyebutkan huruf ikhfa. Contohnya, min qa. Sebelum habis dua harakat, mulut kita dah muncung ke depan untuk nak sebut huruf qaf. Min qa. Dia standby Contohnya, siang-siang Ustaz. dia standby siang-siang. Maknanya kita tak pisahkan dengung dengan huruf ikhfa. Contoh paling mudah dalam surah Al-Falaq An-Nas, min sya. Ini contoh ayat ini paling ramai kalau tak berhati-hati, dia akan habiskan dua harakat dekat min dulu. Min sya, baru nak sebut sya. Sebab apa? Huruf syin ni agak susah kita nak semburkan, kita nak tafashi tu. Jadi itu yang susah tu kadang-kadang. Dia akan nampak jelasnya ikhfa pada min sya ni dia tak ikhfa. Dia tak samar-samar dan dia tak sembunyikan nun ke dalam syin. Walaupun dia dengung dua harakat. Jadi itu yang ikhfa yang salah, contoh ikhfa yang salah. Yang betulnya min sya, tengok mulut saya, min sya, tak habis lagi dua harakat, bibir ke depan dah ataupun dah terbuka nampak gigi kita untuk kita sebutkan huruf shin. Min syarri, min syarri. Dia tak nak
Min syarri. Ada 2 harakat. Baru sebut shin. Itu tak ikhfa. Dengung tu ada. Tapi ikhfa tu tak sempurna. Macam Walaupun kof tadi Ustaz macam kof tadi. Respon qalu. Ustaz. rizqan qalu. Rizqan qalu. Okey. Betul lah tu. Kita dalam 2 harakat Terima tu kasih kita dah Ustaz. kena Terima standby kasih. untuk sebut. Okey, sama-sama. Okey, alhamdulillah. Hukum yang terakhir, yang mukammilnya, yang apa tu, yang menggenapkan dalam bab nun mati ini adalah nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu perkataan, maka hukum tu hukumnya izhar mutlaq. Berlakunya pada 4 perkataan yang berulang-ulangnya dalam Al-Quran, ad-dunya, sinwan, qinwan, dan apa? Aku nak lupa Ustaz. Ini kalau nak jadi ahli tajwid, kena ingatlah 4 perkataan ini. Untuk izhar mutlak, dia ada hanya 4 huruf, 4 perkataan yang Oh, berulang-ulang. nakis dengan kami Ustaz. Itu Kan, begitu. bukan. Nakis kamil itu untuk idgham bila gunnah ma'al gunnah. Ini Oh, yang okey. ad-dunya, izhar mutlak. Bunyan. Ada disebutkan dalam chat kita, bunyan. Kita kena tahu 4 perkataan ini. Dunya, bunyan, qinwan, sinwan. Ada Oh, beberapa okey. huruf, beberapa surah yang ada huruf kalimah-kalimah ini, maka walaupun hurufnya nun mati bertemu huruf idgham, tetapi tak diidghamkan 2 harakat, tak didengung 2 harakat sebab tak cukup syarat berlaku pertubuhan itu dalam satu perkataan. Idgham ma'al gunnah yang dengung itu mesti nak kena dua perkataan. Masya-Allah. Okey. Okay, alhamdulillah. Saya rasa merajaah kita sampai situ. Untuk tajuk baru kita masuk. InsyaAllah saya dah share screen. Okey. Tak ada apa. Last kali kita belajar tashil kan? Hukum tashil. Tashil dengan nakis, nakal lah. Nakal. Bukan nakal. Naqal. Naql. Nakal tu lain. Nakal. Okey, tashil kita dah baca a'jamiyun. Minggu sebelum kita rehat. Okey, malam ini hukum yang uniknya atau yang uniknya ataupun yang peliknya, yang jarang-jarang jumpanya, hukum ibdal. Oh, ibdal. 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 Hukum ibdal. Ibdal maknanya sama dengan badal. Mak badal kan? Mak badal, mak tukar. Ini hukum ibdal, namanya ibdal. Okey, jadi hukum mat ibdal pula. Hukum ibdal ni berlaku pada 6 perkataan sahaja, beberapa perkataan dalam Al-Quran. Berlaku pada 3 perkataan, tapi yang kita maksudkan di sini ada 2 wajah lah. Menukarkan suatu huruf dengan huruf yang lain. Kita tukarkan huruf itu dengan huruf yang lain. Hamzah kedua, hamzah wasal, ditukarkan kepada huruf mad, alif, dan dipanjangkan bacaannya. Okey, siapa ingat perkataan ini dalam kumpulan mat apa? Yang mana saya? Nanti kecil-kecil sangat nanti. Okey. Mazakar. Ni yang dalam petak-petak kuning ni. Nampak? Ni contoh dia saya. Tiga-tiga perkataan ini dalam hukum apa? Siapa ingat? Oh, ini macam mak badal Ustaz. Badal? An. Mak badal 2 harakat. Mana-mana hukum yang 2 harakat, dia tak layak dapat tanda ombak ni. Oh, okey. Bukan Ini mak badal. bukan mak badal, mak jaiz ni. Zakar. Mak jaiz ke? Zakaro. Mak jaiz tadi. Okey, dalam chat kita disebut mak fard. Fardun salah. Kalau fard tu tunggal. Mak tunggal tu mak baru. Mak baru tak, belum wujud lagi dalam dunia tajwid. Mak menukar. Apa menukar Ustaz? Menukar. Dia bukan mak fard. Dah betul dah. Tukarkan D tu kepada Q ataupun huruf qaf. Mad farq. Mak farq. Mak farq. Oh, tukarkan.
Saya gurau ya, minta maaf. Mak farqun, 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 farq, mad farq. Ini ya. Madul farqi. Madul farqi dalam bahasa Arab disebut madul farq. Madul farq. Melayu sebut mak farak. Oh, Melayu suka. perbezaan agaknya. Melayu ni suka je dia pinjam bahasa orang, lepas tu dia guna ikut mudah dia nak sebut mak farak, mak farak. Bukan farak, madul farq, farq, mad farq. Okey. Apa farq di sini? Mad tu panjang, farq tu untuk membezakan. Farqun tu Perbezaan membezakan. Istifham. Madul farq untuk membezakan. Okey. Okey, apa maksudnya ibdal di sini? Kalau kita tengok dalam contoh ni, asal perkataan setiap contoh ni asalnya dua hamzah. Setiap huruf yang ada tanda panjang ni asalnya huruf hamzah lah. Setiap huruf yang ada tanda mat ni adalah asalnya huruf hamzah. A'adzakarain, a'al-ana, a'allahu. Asalnya dua hamzah, dua hamzah, dua hamzah. Jadi macam saya sebut selalu, bahasa Arab ni kalau dia macam susah-susah dia akan cari mudah. Dia macam a'adzakarain ni ada susah sikit sebab kedua-duanya hamzah, maka diibdalkan. Hamzah yang kedua diibdalkan menjadi huruf mat. Menjadi huruf mat. Maka dibaca dengan ibdal. Ibdal huruf mat, huruf hamzah menjadi huruf mat dan dipanjangkan dengan kadar 6 harakat. Jadi baca dari baca a'adzakaraini dibacakan a'adzakaraini. Habis dia terus ni istifham apa Ustaz? Istifham, mad istifham, hamzah yang pertama ni maksudnya hamzah istifham. Hamzah tanda tanya. Hamzah a di sini sama dengan makna hal. Adakah? Dalam bahasa Melayu, adakah? Istifham tu tanda tanya lah. Maknanya pertanyaan. Ayat yang ada tanda tanya yang maknanya memerlukan kepada jawapan. Ayat pertanyaan. Okey, jadi az-zakaraini, adakah kedua-dua zakarain, maknanya jantina, maknanya laki kedua-duanya yang jantan. Ini dalam bab binatang-binatang ni. Samanya azwaj litnain min al-ma'ad litnain qul az-zakaraini harrama amil unthayain, yang diharamkan kedua-dua binatang yang jantan ataupun binatang yang betina. Itulah maksud az-zakaraini, adakah di sini Jadi bila az-zakaraini susah nak baca, jadi ditukarkan hamzah yang kedua menjadi huruf mad dan dipanjangkan kadar 6 harakat. Az-zakaraini. Ini surah Al-An'am tak? Surah Al-An'am, betul. Okay. Apa yang baru yang kita tambah sebenarnya ni, kita dah belajar dalam hukum tajwid, dalam jenis-jenis mad far'i kan, kita dah belajar. Apa yang baru kita tambah dalam ilmu kita, yang barunya istilah ibdal itu ada dalam perkataan ini. Waktu kita belajar maddul farq ataupun dalam mad lazim kalimi muthaqqal hukum ni, kita tak sebut pun berkenaan dengan ibdal. Kita tak sebut pun. Kita sebutnya nak dibacakan hamzah itu 6 harakat panjangnya, lepas tu kita nak kena tasydid huruf dha, yang tu kita tekankan. Tapi dalam sini kita tambah lagi ilmu kita, bila kita ditanya hamzah huruf mat di sini berasal dari apa ataupun macam mana boleh berlaku huruf mat di sini, kita boleh jawab huruf mat ini berlaku padanya ibdal, ditukarkan. Asalnya dua hamzah ditukarkan kepada huruf mat, maka dimatkan, diisba'kan, dipanjangkan kadar 6 harakat. Itu tambahan yang baru yang perlu kita tahu dalam bab hukum ibdal. Okey, jadi sama juga hukum yang contoh yang kedua. Az-zakarain ini ada 2 tempat dalam surah Al-An'am. Al-ana, mat apa ni? Siapa ingat? Ini mat jaiz mufasil Ustaz. Mat jaiz munfasil, betul ke jawapan tu? Habis kalau kalau hamzah dia jadi mat wajib Ini bukan mat wajib lah. Betul ke? Yang lain macam mana pasti betul? Pasti betul Pasti betul. Okey, Haji Din kenal macam mana mat jaiz di sini?
apa dalam dalam dua perkataan. Eh, Apa bertemu dengan apa? ah, apa ni Hmm. Hamzah bertemu dengan Hamzah Ustaz. Dia cari pun dah tak jumpa dah. Dia tengok pun dah jadi macam lain dah. Siapa ingat hukum ni, perkataan ini hukum apa? Majaz mufassir. Majaiz munfasil tak boleh terima. Salah. Tak boleh? Tak boleh. Okey. Majaiz munfasil dia kena huruf mat bertemu dengan hamzah. Ini terbalik, huruf hamzah bertemu dengan huruf mat ni. Kalau gitu mak wajib Ustaz. Lagi pula sama juga. Mat wajib mesti nak kena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ini hamzah bertemu dengan huruf mat. Hamzah datang awal. Mak lazim kalimi mukhaffaf. Ini mat lazim kalimi mukhaffaf. Betul. Ini mat lazim kalimi mukhaffaf Haji Din. Mat lazim ni. Okey. Alright. Yang hanya dua, Okey. yang ada dua saja dalam Al-Quran, dalam surah Yunus. Al-ana. Baca 6 harakat. Ini mukhaffaf sebab dia tak ada huruf sabdu selepas tanda mat tu. Itu sebabnya mukhaffaf. Okey. Jadi sama juga al-ana di sini asalnya al-ana, al-ana, lagi banyak huruf-huruf hamzah kan. Maka hamzah yang kedua diibdalkan, ditukarkan menjadi huruf mat dan dipanjangkan kadar 6 harakat khusus untuk perkataan ini. Al-ana, 6 harakat. Ini Okey, Ustaz dah terangkan lama tau Ustaz. I think about 2-3 bulan yang lepas. Saya terang waktu itu kita terang dalam mat lazim kan. Khafaf tu kita terangkan hanya kadar bacaan 2 harakat, tapi tambah malam ini ibdal tu. Huruf yang kedua ni kita tak cerita pun sebelum ni. Huruf yang kedua, hamzah yang kedua ni diibdalkan. Asalnya hamzah yang kedua kita ibdalkan, kita tukar menjadi huruf mat. Perkataan yang terakhir sama juga. Allahu. Dia ada, ya betul. Ini pun sama juga mat apa ni? Maddul farq ataupun mad lazim kalimi muthaqqal, yang tebal ataupun yang berat, sebab selepas huruf tanda mat tu ada huruf yang bersabdu. Maka dibaca 6 harakat. Jadi asal Allahu, Allah ni asalnya Allahu, maka hamzah yang kedua diibdalkan, ditukarkan menjadi huruf mat. Baca 6 harakat. Panjangkan 6 harakat barulah sabdukan lam. Allahu khairun. Ada 2 tempat juga dalam surah An-Naml 1 dan dalam surah Yunus 1. Okey, alhamdulillah. Ketiga-tiga contoh ni dalam Al-Quran kita ibdalkan, dan sebenarnya 3 perkataan ini kita boleh baca 2 wajah. Wajah pertama ibdal ataupun isba' 6 harakat, dan wajah yang kedua kita boleh baca dengan tashil. Kita dah belajar dah minggu-minggu lepas tashil tu, macam baca a'jamiyun. 3 perkataan ini kita boleh baca dengan tashil dalam bacaan Hafs an Asim, bacaan kita. Okey, siapa boleh contohkan 3 perkataan ini baca dengan tashil? Macam ni lah. Baca satu, baca dengan isba' 6 harakat, satu baca dengan tashil. Dalam satu perkataan ni baca 2 wajah. Dalam satu perkataan ni cuba bagi contoh baca dengan 6 harakat 1 kali, dan cuba juga baca dengan tashilkan perkataan ini, tashilkan hamzah kedua. Macam mana bunyinya? Okey, siapa nak cuba silakan. Menarik ni. Yang mana? Yang jam. Oh, itu dah ni perkataan az-zakarain al-an Allah ni 3. Zakaran. Okey, itu 6 harakat. Cuba baca tashil. Tak boleh, tak boleh ya. Tak boleh. Yang mana yang mana? Yang ini contoh juga. Ini contoh juga. Yang nah itu tak boleh Ustaz. Itu macam itu nak bunyi tak ada. Okey. Siapa yang boleh? Beri peluang lain orang pula. Beri peluang orang lain.
Okey, siapa nak cuba? Okey, saya terangkan balik. Saya terangkan balik supaya kita tak confuse. Jadi macam ada confuse sikit. Berkenaan dengan hukum tashil dalam bacaan Hafs yang kita baca sekarang ini, bukan qiraah-qiraah yang lain, dia tashil yang dah sedia ada ataupun yang wajib, tak ada pilihan. Yang tak ada pilihan, yang minggu lepas kita baca tu. A'jamiyun dalam surah Fussilat. Perkataan itu, bila kita baca, sampai situ kita dah tak ada pilihan lain. Kita kena baca a'jami. Kita baca dengan hukum tashil. Yang kita dah belajar, yang kita dah test, yang kita dah train, semua dah kita dah berlatih. A'jamiyun, kita tak ada pilihan. Itu je hukum satu-satunya dalam bacaan kita. Adapun dalam perkataan, 3 perkataan untuk malam ini yang kita bincang berkenaan dengan ibdal ini, jadi dengar dulu, jadi nanti confuse pula. Jami dah selesai kan? Itu satu pilihannya. Untuk malam ini, perkataan 3 perkataan ini, dzakarain, al-ana, Allahu, kita boleh baca dengan ibdal, isba', 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat macam saya sebut. Dan pilihan kedua, kita boleh baca dengan tashil. Perkataan ini kita boleh baca dengan tashil. Boleh baca. Tetapi al-muqaddam yang didahulukan bacaan ini dengan mad 6 harakat. Tapi sekali-sekala kita nak baca dengan tashil, boleh. Tak salah. Sampai kepada perkataan ini kita nak baca az-zakaraini harram al-ana wa qad kuntum Allahu khairun. Tanpa 6 harakat. Tak salah. Sebab boleh baca wajah yang kedua, cara bacaan yang kedua dengan tashil. Bila sebutnya tashil, tak adalah panjang. Bila panjang, panjanglah 6 harakat. Ada wajah pertama, baca dengan panjang, isba' 6 harakat. Wajah yang kedua, 3 perkataan ini, ada 6 tempat dalam Al-Quran, boleh kita baca dengan tashil. Jadi yang panjang az-zakaraini, kita boleh baca az-zakaraini. Hamzah yang kedua yang pada az-zakarain, bukan kita ibdal, kita tashilkan, kita mudahkan, kita sebut separuh hamzah yang kedua. Jadi az-zakaraini al-ana Allahu. Okey, jelas Okey, sekarang ni kita buka peluang. Okey, siapa nak cuba sebutkan salah satu 3 perkataan ini dengan kedua-dua wajah. Satu, isba' dengan ibdal serta isba', dan juga yang keduanya cuba tashilkan. Berturut-turut dia panggil Ustaz. Berturut-turut. Berturut-turut pula, mana datang berturut-turut je. Tafsir ni saya buat nota kat sini. Last week. Berturut-turut. Tafsir. Bukan Hamzah berturut-turut dimudahkan. Bacalah habis. Berturut-turut tu dalam kita nak jamak qasar, dia kena ada berturut-turut, mualat. Okey. Okey, ini berturut. Ustaz, saya cuba Ustaz, tapi saya tekak sakit lah. Saya mulai InsyaAllah. Boleh bunyi. Ini yang harakatnya Az-zakarain. Okey, bagus. Lepas tu yang nombor 2-nya tashil Az-zakarain. Dia ringankan Ustaz. Az-zakarain. Az-zakarain. Okey, boleh. Alhamdulillah, saya sama-sama. Yang penting jangan panjang. Wajah yang kedua, yang tashil tu, jangan kita panjangkan. Bila panjang salah. Tapi kita nak ringankan sebutan hamzah ataupun pertengahan. Tashil memudahkan. Okey. Silakan, siapa lagi nak cuba? Perkataan yang lain pun boleh. Saya cuba Ustaz. Okey, Haji. Az-zakarain. Belum cukup 6 harakat. Ini baca tashil ke mad? Saya baca 6 harakat. Okey, 6 harakat. Panjangkan dulu. Az-zakarain. Okey, bagus. Az-zakarain. Pendekkan sikit lagi. Lagi pendek Ustaz? Lagi pendek. Kalau zakarain dah lepas panjang. Az-zakarain. Okey, itu tak ada tashil tu. Dia kena ada Az-zakarain. Ya, betul. Kenapa kita tak boleh panjang walaupun sedikit? Sebab di sana ada bacaan dia panggil tashil beserta dengan idkhal. Idkhal maknanya kita nak tambah lagi antara dua hamzah ni huruf mat lagi.
Macam al-zakarain itu jadi panjang 2 harakat, lepas tu baru tashil. Itu ada bacaan lain. Sebab itu dalam bacaan kita dia tak ada idghal, dia tak ada tambah huruf mad, terus tashil. Al-zakarain. Okey, jelas. Alhamdulillah. Apa lagi? Saya cuba yang nombor 2, Ustaz. Okey, boleh. Silakan. Al-ana. Sambung lagi 6 harakat. Tukar sikit lagi. Al-ana. Okey, jelas. Az-zakarain. Az-zakarain. Al-ana. Tak ada mat. Itu yang perlu kita jelaskan. Sebab bila kita pilih yang hukum wajah kedua, yang tashil, mat itu tak wujud lagi dah. Sebab huruf mat ini, tanda mat ni tak ada dah. Kalau kita pilih tashil, huruf mat ni tak ada ibdal dah. Al-ana. Masih panjang tu. Ya. Terus Al-ana. Okey, insyaAllah. Al-ana. Al-ana. Jangan al saja. Kena ada yang hamzah yang kedua tu, nak kena al. Al-ana. Itu panjang tu Ji. Pendek kan? Al-ana. 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 Gini. Al. Al-ana. Al-ana. Okey, boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Okey, ada yang nak cuba lagi? InsyaAllah, silakan. Boleh unmute. Untuk cuba 2 wajah, perkataan-perkataan ini berulangnya dua, maknanya 6 tempat dalam Al-Quran. Bila sampai di ayat-ayat yang ada perkataan ini, boleh pilih sama ada nak baca yang panjang, itu yang aula, lebih baik. Tapi sekali-sekala kalau nak baca wajah yang kedua, iaitu dah tashil, boleh baca Al-Zakarain Al-Ana Allahu. Hukumnya tashil. Ada lagi siapa-siapa nak cuba? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tak apa. Alhamdulillah. Untuk malam ini, saya rasa sampai sini dulu. Sebagai mukaddimah setelah kita cuti lama, insyaAllah minggu depan kita akan tambah lagi hukum-hukum baru. Dan sesuainya kita sedang bincang hukum-hukum baru ni. Hukum bukan baru, hukum dah lama. Hukum yang jarang-jarang dibincang ataupun jarang-jarang berulang-ulangnya dalam Al-Quran, dalam surah-surah. Susah kita nak jumpa, mungkin 1 kali ke 2 kali ke dalam 30 juzuk tu. Jadi bila kita tak sebut-sebut selalu, kita tak ulang terangkan, nanti kita lupa cara bacaannya. Bila kita jumpa dalam baca Al-Quran sendiri-sendiri seorang-seorang, kita tak tahu nak baca macam mana, kerana kita baca salah. Itu perlu sangat-sangat diulang-ulangkan lagi-lagi. Bila kita nak masuk bulan Ramadan ini, banyak-banyak antara kita baca sendiri untuk khatam sendiri ataupun baca waktu baca seorang-seorang, itu perlu sangat-sangat tahu cara bacaan yang betul. Okey, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan walaupun ringkas, walaupun basic awal-awal hukum nun mati dan tanwin dia pada malam ni, mudah-mudahan insya-Allah menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dan juga insya-Allah dapatlah kita manfaatkan dalam membaca Al-Quran insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan wa imanan sadiqan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min 'ainin la tadma' min du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Ustaz, kalau kita nak training habis kita dalam belajar, kalau kita langgar salah tak Ustaz? Ya, kalau tengah belajar macam Ajedin, macam kita semua insya-Allah, walaupun terlanggar, walaupun ada salah silapnya, insya-Allah dimaafkan. Tapi terus belajar, terus cari guru insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Suara emas tu baru keluar.
Dia je gede Ustaz. Kena-kena orang nak kesiankan dia lah tu kena-kena. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.